charge will be affected by number of proton. Okay. So, hari ni, benda yang kamu kena ingat 3 ni je yang paling penting. Sebab yang lain tu adalah benda yang orang kata logik je. Atomic radii adalah across the period atau down a group, satu. Kedua, faktor dia apa? Ketiga, kawan faktor tu siapa? Kalau saya dah tahu saya nak bincang effective nuclear charge, kawan kamu mesti number of proton. Dan diorang adalah directly proportional. Directly proportional bermakna kalau effective charge saya tinggi sebab number of proton saya tinggi. Okay? Yang tu kawan baik dia. Dan kita boleh nampak kenapa saiz dia makin kecil. Dan kalau kamu ingat last week kita belajar periodic table, kita tahu periodic table disusun mengikut proton number meningkat. Increasing proton number. So, proton number hidrogen 1, kamu ada helium 2, kamu ada lithium 3, beryllium 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so on. 11, 12 and so on. Dan kamu nampak, contoh yang kita tengok period tu, kamu nampak proton number dia naik daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bila proton number increase, bermakna effective nuclear charge increase. Bila effective nuclear charge kat sini increase, soalan next, point ketiga adalah daya tarikan. Effective nuclear charge. Pertama, apa sebenarnya effective nuclear charge? Bila kita kata effective nuclear charge, apa dia sebenarnya? Kamu ada dua ni. Bukan ada dua, ni nukleus. Saya ada katakan saya ada dua petala. Okay, saya ada dua petala. So, period 2 kan? Dua petala. So, saya ada proton di tengah, positive charge. Saya ada elektron yang duduk kat luar. Dan sekarang sayang, kita ada positive charge duduk kat tengah, saya ada negative charge duduk kat luar. Positive charge, negative charge, tolak atau tarik? Tarik. Diorang akan tertarik sebab perbezaan charge tersebut. Bila diorang tertarik sayang, sebab tu kita panggil benda tu force of attraction. Dan nama pun daya tarikan. Dan bila kita kata force of attraction, daya tarikan. Daya tarikan mesti antara dua benda weh. Saya tak boleh tarik Miss Wong, tarik Miss Wong. Tak ada. Alright? Daya tarikan adalah antara saya dengan something else. So antara nucleus dengan outermost electron. Force of attraction between nucleus and outermost electron. Okay. Outermost electron tu apa? Outermost electron, elektron yang duduk paling luar tu. So daya tarikan mesti antara nucleus dan juga outermost electron. Kenapa dia akan terpadam sendiri? Ada hantu ke? Duduk diam-diam, jangan padam. Good. Where we are? Outermost electron. So, daya tarikan tu bila kita kata, alright, proton number increase. Tadi kita kata, proton number increase when you go across a period. Okay? So, when you go across a period, proton number increase. Dan juga, okay, dan juga kita tahu, okay, effective nuclear charge increase. So, apa jadi pada force of attraction rasa-rasa? Naik ke turun? Naik, stronger. Alright, force of attraction juga akan naik. Fikir logik, force of attraction naik sebab proton number naik. Bayangkan positive charge kat tengah ni makin tinggi. Positive charge kat tengah makin tinggi. Tapi bila kamu go across a period tu, semua orang pegang dua petala. Semua orang pegang dua petala. Alright, semua orang pegang dua petala, tetapi proton number kat tengah ni bertambah. Bermakna nukleus saya makin kuat, positif. Alright, bilangan petala yang saya tarik sama. Dua petala. So memang kamu akan tarik lagi kuat. Dan bila kamu tarik lagi kuat, nama pun tarik kuat. Bila kamu tarik benda tu kuat, benda tu rapat dengan kamu ke jauh dengan kamu? Rapat. Okay. Okay, so bila kamu tarik kuat, benda tu akan rapat. Sebab tu kamu akan ada next point kat sini. Alright, kamu akan ada next point kat sini adalah outermost electron will pull closer to nucleus. Alright, dia akan ditarik lebih rapat kepada nucleus. Dan bila benda yang kamu tarik sekarang rapat kat kamu, so saiz kamu jadi kecil ke besar? Kecil lah. Betul.
Alright, dia akan jadi kecil. Sebab tu when you go across a period, size dia akan jadi makin kecil. Reason, sebab proton number. Reason, sebab proton number naik, dan bila proton number naik, effective nuclear charge akan naik. Dan bila effective nuclear charge naik, kamu akan tahu daya tarikan saya akan naik. Okay, bila daya tarikan naik, bermakna benda tu akan rapat dengan kamu. Tarik ke arah nukleus. Pull closer. Automatically size jadi kecil. Okay, benda ni senang. Kita nak buktikan benda tu. So, apa yang kita akan buat? Kita akan ambil contoh period 2. Macam saya cakap. So, proton number untuk lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6. Okay. Oh, sebelum yang ni. Nak satu benda lagi. Alright, effective nuclear charge ada formula. Lupa formula tu. Effective nuclear charge ada formula. Z minus S. So, yang ni adalah simbol untuk effective nuclear charge. Apa itu Z, Aisyah? Number of proton. Number of proton. Simbol yang sama kamu guna dalam isotop. S, Rifah? Rifah? Hello, Rifah? Tak bagi respon. Tu kawan, ha? Najwa? Najwa? Guys, you can hear me, right? Line dia tak okay ni. Ampun kalau sekarang ada apa-apa je line tak okay. Alright. Syukri. Inner shell. Inner shell. Inner shell. Okay. Number of inner electron. Bukan inner shell. Number of inner electron. Okay. So, term baru sedikit kat sini. Apa itu inner electron? Okay. Apa itu inner electron? Senang. Semua elektron kecuali valence electron. Saya bagi contoh kalau saya ada unknown W. So teacher bagi SPDF notation untuk unknown W. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Okay. Kat sini soalan saya yang pertama. Blok apa? Laili? Semua line tak okey ke? P block, thank you. Marini. Period 3. Marini. P block. Dah dengar dah. Period 3. Thank you. And last but not least, group adalah group berapa, Safia? Group 14. Safia, saya nak tanya, dia valence elektron berapa? 14. 4 yang duduk di? 4. 3s2 dengan 3p2. So this is your group 14 because dia ada 4 valence elektron dan dia P block, sebab tu kamu tambah 10. So kalau yang ni adalah valence elektron, yang teacher highlight ni adalah valence elektron, semua yang duduk kat belakang tu adalah apa kita panggil inner electron. Itu cara nak dapat. So dengan kata lain, kalau nak kira effective nuclear charge, cara paling senang ataupun satu-satunya cara, SPDF notation. Okay? Alright. And that is your effective nuclear charge. Effective nuclear charge sebenarnya adalah exactly apa? Apa beza effective nuclear charge dengan force of attraction? That is your nucleus. So kamu ada petala, that is your outermost electron. Kita tahu pacik ni sekarang negatif, pacik ni sekarang positif. Apa sebenarnya effective nuclear charge beza dengan daya tarikan? Daya tarikan adalah charge positif tu sampai kat semua orang, yang tu daya tarikan. Sampai kat petala pertama, sampai kat petala kedua, yang tu force of attraction.
Alright, sejenis daya. Tapi apa tu effective nuclear charge? Saya ada positive charge. Nukleus, pegang positif. Tapi positif saya kena lalu petala pertama, lalu petala kedua, baru sampai ke outermost elektron saya. So positive charge saya kalau adalah positif 10, adakah semua positif 10 tu akan sampai ke petala kedua? Tak. Alright? Sebab dia akan hilang. Sebab dia kena lalu pada petala pertama, lepas tu baru dia sampai petala kedua. So untuk sampai ke petala kedua, untuk sampai ke outermost elektron kamu, ada positive charge yang dah hilang. Betul? So apa itu effective nuclear charge? Hanya adalah positive charge ataupun daya tarikan yang sampai pada petala kedua sahaja. Yang saya rasa. Yang elektron paling luar ni rasa. Yang tu panggil effective nuclear charge. Okay? Yang hanya sampai pada dia. Sebab tu kita kena tolak inner elektron. Sebab dia kena lalu petala pertama dulu. Alright, dia kena lalu petala pertama, petala kedua, baru sampai kat luar tu. Sebab tu kita kena tolak inner elektron. Okay, question? Setakat ni. Benda ni sangat penting ya. Benda ni adalah benda paling banyak dalam chapter 6.2 ni. Kita akan bawa yang ni sampai electronegativity, sampai ionization energy. Okay, so over here saya ada period 2. I think first and foremost, I want SPDF notation untuk lithium. I want SPDF notation untuk lithium, beryllium, boron, carbon. So lithium, beryllium, boron, carbon. Pendek je. Dah. Nurin, lithium. Satu S, dua S. 2S je. Tak cukup pun elektron. 1S2, 2S. Tu je. Dua S satu. Nak kena dengan aku. Beryllium. Nurin juga. Satu S dua S dua. Thank you. Ain, boron. 1S2, 2S2, 2P1. Aisyah, carbon. Satu S dua S dua P2. Thank you. Alright, senang. That is your SPDF notation. Next, apa yang saya nak kamu buat adalah tentukan valence electron. Alright, saya nak kamu tentukan valence electron. Alright, tentukan valence electron, highlight. Dah. Okay, yang ni senang je. Fatihah, lithium, valence electron. Satu, beryllium. Beryllium 2. Boron. 3. Carbon. 4. Alright, kamu akan nampak valence electron dia akan menaik dan valence electron dia adalah daripada 2s1
kepada 2s2 kepada 2s1 2p1 dan juga 2s2 2p2. Dan yang paling penting, bila diorang duduk dalam period yang sama, alright, dalam period yang sama, sebelum ni kita belajar, bila dia period yang sama teacher, dia akan ada number of shell yang sama. Semua orang tahu yang tu. So sebab tu semua berhenti pada n sama dengan 2. Alright, number of shell yang sama. Tapi sekarang, there is one more thing yang sama sayang. There is one more thing yang sama. Number of inner electron. Kalau kamu perasan. Alright, number of inner electron semua orang sama sekarang. 2, 2, 2, 2. Kalau dia duduk dalam period yang sama, number of inner electron dia sama. Semua orang pegang inner electron 2. Dan bayangkan proton number naik sekarang. Proton number naik 3, 4, 5, 6. Positif duduk kat tengah naik. Tapi orang yang kamu kena lalu untuk sampai keluar tu adalah sama. Hang kena lalu lawan 2 elektron dah sampai. Hang lawan 2 elektron dah sampai. 3 orang, 3 proton lawan 2 dah sampai kat luar. 4 proton lawan 2 dah sampai kat luar. 5 proton lawan 2 orang dah sampai kat luar. Sebab tu effective nuclear charge dia akan naik. So saya nak kamu kira effective nuclear charge adalah berapa tolak berapa dan juga sambungan berapa. Okay, saya tak nak jawapan je. Saya nak tahu berapa tolak berapa sambungan berapa. Dah? Senang, kamu akan nampak flow dia. Kalau kamu dah start kira, kamu akan nampak flow dia. Dah, Arisha? Yang pertama, berapa tolak berapa? Empat. 3 tolak 2. Betul. 3 tolak 2, betul. Sama dengan? 1. Positive 1. Positif 1. Alright, sayang, effective nuclear charge adalah daripada proton tolak inner electron. So, effective nuclear charge jawapan mesti dalam keadaan positif. Alright, berapa positif yang sampai kat valence outermost electron? Untuk beryllium kat sini, Marini? Empat tolak 2. Sama dengan? Positif 2. Positif 2. Syahira? Lima tolak 2. Positif Positif 3. And kamu akan dapat carbon positif 4. Dan apa yang teacher nak tunjuk kat kamu, kamu akan nampak you are going across a period kat sini. Kamu bergerak daripada lithium, beryllium, boron, carbon. Dan kamu akan perasan effective nuclear charge dia pun menaik. Effective nuclear charge dari positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Sebab satu benda je, proton number kat sini naik. Bila proton number kat sini naik, alright, kamu akan perasan effective nuclear charge dia naik. Sebab tu, effective nuclear charge kawan baik dia adalah proton number. Okay, dan kamu boleh teka rasa-rasa kalau saya nak minta nitrogen. Kalau teacher minta nitrogen, rasa-rasa effective nuclear charge dia berapa? Anybody? 5. Positif 5. Positif 5. Hampa kalau positif negatif tu pantang penuh. Berat sungguh mulut. Ya, 5. Rifa betul. Positif 5. Okay. Dia akan naik. Dia akan semakin naik. Positif 5, positif 6, positif 7, positif 8. Alright. And kita dah buktikan bahawa apa yang kita cakap sebelum ni adalah betul. When we go across a period. When you go across a period, the proton number in the nucleus increase. Kita dah buktikan yang tu. Tapi inner electron remain constant. Sama, kita dah buktikan bahawa inner electron tu adalah sama tadi. Sayang, inner electron tak ada cara lain nak tentukan. Cara nak tentukan inner electron adalah cari valence electron terlebih dahulu. Kita tak ada formula
Sebab ada student tanya, teacher macam mana nak tentukan inner electron kalau tak nak tahu valence electron? Tak boleh. Tak ada cara. Cara dia hanya satu. Tahu valence electron, so semua elektron selain daripada valence electron adalah inner electron. Okay, so kena lalu kat situ. And bila crossover period proton number naik, inner electron sama, force of attraction from nucleus to outermost electron increases. Daya tarikan jadi makin kuat, therefore effective nuclear charge increases, and the outermost electron, alright, the outermost electron will be drawn closer to the nucleus. Bahasa paling senang, will be move closer. Alright, will move closer. Tak kisahlah weh, gunalah perkataan apa pun, janji perkataan closer. Bukan valence. Valence tak salah, tapi saya rasa outermost lagi tepat. Masa saya type tu, saya type syok-syok. Outermost lagi tepat kot. Outermost electron will move closer to the nucleus. Sebab tu atomic radii akan jadi makin kecil. Sebab charge pula. Sebab force kamu makin kuat, kamu berjaya tarik dia dengan lebih kuat. Konsep kalau tarik kuat dia dekat dengan kamu, semua nampak kot lah. Tak payah imagine kot. Kamu tarik benda tu dekat dengan kamu lah. So benda tu kecil lah. Okay. Question so far? Alright. Kalau tak ada, kita sambung group. Kita ada dua faktor tadi. Alright, kita ada dua faktor tadi. Satu adalah effective nuclear charge yang kita dah bincang. Satu lagi adalah group when you are going down a group. Alright, so when you are going down a group, apa faktor yang kita akan bincang sebelum kita tengok faktor tu? Soalan saya, kamu belajar di SPM dulu, when you go down a group, what happened to the size? Increase. So dari kecil akan jadi besar. When you go down the group, atomic size increase. Yang tu adalah fakta yang kita dah tahu. Okay. Apa yang kita nak bincang kat sini adalah why. Why the size increase. Okay. Reason yang kita akan bincang ataupun faktor yang akan menyebabkan dia increase adalah shielding effect. Okay. Adalah shielding effect. Soalan kedua saya, kalau effective nuclear charge kawan baik dia number of proton. Soalan teacher, kalau shielding effect kawan dia siapa? Anybody? Inner electron. Number of shell. Rashidah? Number of shell. Number of shell. Bilangan petala adalah kawan baik untuk shielding effect saya. Alright? Dan dia adalah directly proportional juga bila number of shell teacher meningkat, bilangan petala saya makin banyak, shielding effect kita akan jadi makin tinggi. Alright, benda tu adalah directly proportional. Okay, setakat ni? Boleh Kalau boleh, soalan dia yang paling utama, apa tu shielding effect? Apa benda shielding effect? Oh, kamu perempuan semua pemain game tak weh? Tak main game. COC. Alright. Memang as. Alright, kalau kamu main game atau apa-apa, kalau kamu ada tapak kamu lah orang kata kan, area kamu ni area saya. Nucleus adalah area kamu. Macam mana kamu nak jaga area kamu supaya tidak diserang oleh musuh? Kamu akan bina tembok. So petala-petala ni adalah tembok-tembok kamu. Alright, ni Ain punya. So Miss Wong punya hebat lagi lah. Petala lagi banyak lah. Assume dia bulat, elok, cantik. Okay, assume lah. So sekarang saya ada yang kecil, ada 2 petala. Alright, lepas tu saya ada 3 petala. So apa yang berlaku? Ni positive charge saya. Alright, apa maksud shielding effect? Sama, saya ada elektron kat luar. Benda yang kita nak tengok sebenarnya satu je sayang. Kita nak tengok force of attraction ni. Alright. Kita nak tengok force of attraction ini sekarang adalah kuat atau lemah. Oh my god, you know what? Why? Sebab saya beli laptop baru. Sebab laptop saya dah mati. Tak matilah tapi hampir mati. Lepas tu saya tak buat setting apa lagi dan saya guna. So, tak tahu kenapa dia duduk terpadam. Stress. Force of attraction. Stress lah. Tak suka buat setting balik semua. Baik ya, force of attraction. Kita nak tengok sebenarnya force of attraction ni kuat atau lemah. Kamu bayangkan sekarang, kamu ada positive charge. Positive charge kamu kena lalu petala pertama dulu. Baru sampai
kat petala kedua. That is your shielding effect. Shielding effect bahasa pasar dia adalah macam blocking. Block. Ditahan. Lagi banyak tahanan kamu, shielding effect kamu lagi tinggi. Contoh yang ni. That is your nucleus. Positive charge. Untuk sampai ke elektron luar ni sayang, kamu kena lalu tahanan pertama, kamu kena lalu tahanan kedua, baru sampai petala paling luar. Alright? So shielding effect kat sini lagi tinggi. Sebab apa shielding effect lagi tinggi? Sebab kamu kena lalu pertahanan pertama, pertahanan kedua. Alright? So your shielding effect kat sini akan jadi jauh lagi tinggi berbanding ion punya. Sebab apa? Sebab number of shell dia lagi banyak. And that is what we mean by shielding effect. Dan kalau shielding effect saya sekarang sangat tinggi, my shielding effect is very high over here because the number of shell is higher. So dia kena lalu sekali, baru sampai kedua, lepas tu baru sampai ketiga. Alright? Soalan teacher, apa jadi pada force of attraction? Force of attraction ni, alright, force of attraction ini, siapa akan lagi kuat? Yang kecil atau yang besar? Ain. Kecil. 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 Ain. Force of attraction kat sini akan jadi lagi kuat. Alright, force of attraction kat sini mesti akan jadi lagi kuat, kat sini akan jadi lemah. Okay, reason senang. Sebab saya hanya perlu lalu satu tembok, saya dah sampai kat tempat yang saya nak pergi. Kat sini saya kena lalu satu tembok, dua tembok, baru sampai kat tempat yang saya nak pergi. Bila sampai kat tempat saya nak pergi tu, saya dah letih dah. Saya dah lemah dah. Betul? Alright, sebab tu kalau kecil, force of attraction akan lagi kuat. Kalau besar, force of attraction akan lagi lemah. Main reason because shielding effect kat sini increases. Shielding effect kat sini increases. And that is shielding effect. Setakat ni. Okay. Kalau okay, saya nak balik kepada period tadi. Kita tengok kenapa kat period, kenapa bila across a period, kita tak boleh guna shielding effect. Kalau kamu ada tengok video YouTube, benda yang saya duk tekankan adalah across a period mesti effective nuclear charge, down the group mesti shielding effect. Saya duk insist benda tu. Sayang, kita belajar dua benda dan dua faktor je. Group, period. Effective nuclear charge, shielding effect. Jangan campur dan tak boleh campur. Senang reason dia. When you go across a period, sayang, apa yang sama adalah bilangan petala. When you go across a period, bilangan petala sama. Sayang, number of shell same. Kalau number of shell same, bilangan petala sama, boleh tak bincang shielding effect kat period saya? Tak boleh lah. Shielding effect jadi tak bermakna kat sini. Sebab apa? Sebab number of shell saya sama. Saya nak bincang buat apa? Betul? Tak perlu nak bincang dah. Alright, next. Kita nak bergerak juga kepada group dan saya nak buktikan sebelum kita bincang shielding effect, saya nak buktikan juga bila kamu adalah group, alright, kamu mesti kena guna shielding effect. Semua orang tahu yang tu. Sebab saya nak bagi tahu. Sebab effective nuclear charge dia akan sama. So sebelum kita pergi kat shielding effect explanation dia, saya nak kamu tulis SPDF notation untuk oksigen. Tak payah banyak 3 dah. Sulfur, selenium. Proton number dia mungkin kamu tak nampak jelas. Proton 8, sulfur 16, selenium 34. Saya nak SPDF notation. Sama macam period tadi. Saya nak SPDF notation, valence electron dan juga effective nuclear charge. Siapa yang buat cepat boleh sambung terus. Kesian gila orang hampa tak tahu apa jadi kat laptop aku. Paling sedih bukan sebab laptop tu rosak. Paling sedih sebab dia rosak time aku tinggal 2 slide lagi nak edit dan video 6.2 tu patut dah nak habis dah. Lepas tu dia hang. Lepas tu semua benda yang saya edit tu hilang. Tu saya dah macam, wow. Tu aku sedih gila. Sedih tak tahu nak kata apa. You should be very good at your SPDF notation. Kamu kena buat SPDF notation lagi cepat daripada kamu baca doa makan sebelum makan tu. Betul lah. Main gelap.
I'm serious. You need to be so good at your SPDF notation until kalau saya call kamu subuh, pukul 4 sebelum subuh, saya bagi number of electron, kamu kena boleh sebut SPDF notation dengan betul. Macam itulah kamu mahir. Now. Alright. Alright, Shazlin, oxygen. Shazlin, mic tak okey ke? Shazlin tengah gigit type, saya rasa. Shazlin kena pergi beli mic kot. 1s2, 2s2, 2p4. Thank you for your effort. Very good. Alright, 1s2, 2s2, 2p4. Appreciate that. Alright, next kita nak tengok Syahira. One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Thank you. Last but not least, Fatihah. One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Thank you. Dan saya nak valence electron. Alright, yang saya akan highlight ni adalah valence electron. Aziatun, oxygen valence electron dia? 6. 6 duduk kat mana? 2S2, 2P4. Thank you. 2s2, 2p4. Alright, Ain, Taufa? 6. 6 duduk. 3s2, 3p4. Thank you. Nurin, Selilium? 6. Duduk di? 4S2, 4P4. Thank you. Perfect answer. Reason, sebab dia group 16. Alright, saya dah label dah kat atas, dia adalah group 16, so dia mesti pegang 6 valence electron. Hang kena tembak pun hang kena sampai 6 valence electron tu. So that is my valence electron over here. Next yang saya nak kamu kira adalah effective nuclear charge. Sebab saya nak buktikan kenapa going down a group kamu tak boleh bincang guna effective nuclear charge. Cuba kira. By the way, Ain tak duduk depan pintu amari dah. Dia insaf. Saya harap Ain pakai earphone. Kalau tak habis lama dia duduk. Apa benda je Kuman duduk cakap apa-apa ni. Kali aku kena behave ya, aku kena behave. Alright. Dah. Kalau kamu dah start kira 1, 2, kamu dah akan nampak. Najwa, oksigen berapa tolak berapa? 8 tolak 2. Sama dengan? 6. Sama dengan? Positif 6. Apa ni kalau positif tu macam berat sungguh mulut. Alright. Shikin, line dah okey sikit? 16 tolak 10. Sama dengan? Positif 6. Thank you. Next kat situ saya boleh jawabkan 34 minus berapa entah? 10, 20, 28. Positif 6. Dan kamu akan perasan sayang, kenapa bila kita kata go down a group, kita mesti bincang guna shielding effect. Kenapa macam tu? Sebab effective nuclear charge dia sama. Bila effective nuclear charge dia sama, buat apa nak bincang effective nuclear charge? Dah sama. Dia tak akan membezakan dia orang dah. Nampak? So jangan terbalik. Jangan terbalik dan tak ada pilihan lain. Down the group mesti shielding effect, go across the period mesti effective nuclear charge. Dan sebelum saya pergi kat situ, dan kawan dia adalah, flow kawan dia adalah this one. Okay, so when you go down a group, what happen? When you're going down a group, the number of shell akan increase. Kamu nampak kat situ, when you go down a group, N dia berubah. N dia bertambah. Alright, N dia bertambah daripada N sama dengan 2 kepada N sama dengan 3 kepada N sama dengan 4. Bermakna kat sini ada 2 shells.
Alright, kat sini ada 3 shells. Alright, kat sini ada 4 shells. And dia bertambah. So when you go down the group, the number of shell increase and therefore number of inner electron also increase. As a result, shielding effect akan increase. Bila shielding effect increase, kita dah tahu dah, banyak tembok yang kamu kena lalu baru sampai kat outermost electron. So, force of attraction akan jadi lemah sebab kamu kena lalu banyak gila tembok baru sampai kat dia. So, force of attraction jadi weaker. Bila daya tarikan jadi lemah, benda tu memang takkan duduk dekat lah, benda tu akan duduk jauh lah. Macam kita sekarang lah, kita duduk jauh. So, daya tarikan Miss Wong dan juga pelajar-pelajarnya sangat lemah. Saya harap masih kuat dah. Still strong? Alright. So, okay lagi hari ni, baru seorang cakap nak pergi appointment dentist ke apa benda. Dia bila dah start makin berkurang attendance dalam kelas saya tu bermakna force of attraction kita makin lemah lah. So saya sebagai nucleus, saya mengharapkan elektron saya masih kuat dipegang oleh nucleus ini. Okay, so outermost electron sekarang will be far away lah because your force of attraction is very weak. So your outermost electron will be moving away from the nucleus. Bila kamu duduk jauh daripada nucleus, size automatically akan jadi besar lah sebab kamu dah duduk jauh. Okay, that is the thing. And kalau kamu perasan point dia, kalau kamu perasan flow of the point takkan ubah. Yang berubah hanya ni je. Faktor apa yang kita bincang disebabkan kita going down a group atau period. Dan kamu perasan benda kat bawah ni konsep yang takkan berubah. Konsep force of attraction, konsep outermost electron pergi jauh atau pergi dekat dengan size dia jadi kecil atau besar, yang tu takkan ubah. Kalau force of attraction kuat, saya akan tarik dekat dengan saya akan jadi kecil. Kalau force of attraction lemah, saya akan duduk jauh dengan nucleus, saya akan jadi besar. Alright? Yang ni takkan ubah. Okay, yang akan berubah kat atas ni je. So, benda pertama yang kamu kena tahu bila kamu jawab soalan dalam exam, alright, adalah kamu kena tentukan dia adalah going across a period ataupun dia adalah going down a group. Yang ni yang kamu kena tentukan. Okay? Dan soalan teacher, macam mana nak tentukan dia orang? Macam mana kita nak tahu dia adalah going across the period? Macam mana kita nak tahu dia adalah going down group? Rashidah? Rashidah? Proton number. Proton number. Kalau saya bagi soalan contoh kalau saya bagi soalan, kita buat soalan contoh terus. X, Y. Lepas tu, saya bagi unknown dia, saya bagi proton number. Saya bagi 11, 19. So macam mana saya nak tahu diorang sekarang ni adalah same period ataupun diorang adalah same group? Buat SPDF notation dulu. Kita akan buat SPDF notation terlebih dahulu. Kita akan kena buat SPDF notation terlebih dahulu untuk tentukan sama ada dia adalah same period ataupun same group. Itu adalah satu-satunya cara kita. Tak ada cara lain. Unless nak hafal periodic table. Tak payahlah. Okay, banyak lagi. Nama saya pun kamu tulis tak betul lagi. So tak payah hafal periodic table tu lagi. Okay. So kamu hanya perlu tahu satu, jadual tu akan ada proton number. Kalau dia bagi nama sodium, potassium, so semua tengok kat situ. Kalau dia bagi proton number, guna proton number untuk unknown yang dia bagi tu. Okay. SPDF notation adalah satu-satunya jawapan kamu. Dan kawan dia, bila kamu kata dia adalah going across a period, kamu akan terus tahu, kamu akan bincang effective nuclear charge. Dan kamu tahu effective nuclear charge, kawan baik dia adalah number of proton. Alright. Kalau going down a group straight away, kamu tahu kamu akan tengok shielding effect. Dan shielding effect, kawan dia adalah number of shell. Benda yang kamu perlu tahu dalam exam, 3 ini sahaja. Yang pertama kamu kena tahu dalam exam, soalan bagi elemen. Dia adalah same group atau same period. Okay? Alright. Cuba soalan XY ni. Saya nak tahu dia same group atau same period.
Saya rasa saya tahu kenapa saya tulis dia akan hilang. Nanti saya buat. Pandai juga ah. Dah? Okay. Saya hanya nak jawapan je. Same period atau same group? Same group. Same Same group. group. Same group. Fatihah akan. Okay. Soalan saya. Group berapa? Group 1. 1. Group 1. 1. Okay. Kita tahu kalau dia adalah 11 dan juga 19, kita akan tulis SPDF notation dia seperti bilangan elektron yang dia bagi. So kamu berhenti pada 3S1 dan juga 4S1. So dua-dua adalah S block dan bila dia S block, kamu tahu group dia adalah group 1 kat sini. Valence elektron dia adalah 3S1 dengan 4S1. Okay. Macam mana nak tentukan same period atau same group? Sayang, cara yang paling senang, tengok period terlebih dahulu. My advice kalau nak senang, sebenarnya bukan tengok group. Susah. Sebab group kamu kena tengok block, kena tengok valence electron. Nak senang, tengok period. Pakcik ni period 3, pakcik ni period 4. Bermakna period dia dah berbeza dah. Hanya dua je, period atau group. Kalau period, group sama. Alright, baru kamu buktikan betul tak dia group sama. Tapi kalau period dia dah sama, hang tak payah tengok group lah. Dia mesti same period. Nampak? Alright. Dan bila dalam exam keluar macam ni, jangan datang-datang tu nak ayat elok-elok panjang lah. Tak payah. Kat kertas kamu tu conteng dulu. So sekarang dia adalah same group. Kamu tulis dulu. Kat conteng dulu kat tepi. Kalau same group bermakna saya akan bincang shielding effect. Conteng dulu kat tepi. Naik ke turun cerita nanti. Alright. Nanti kamu fikir point apa yang kena ada dalam explanation kamu. Bila same group, shielding effect, number of shell. Alright. Lepas tu saya akan tengok force of attraction. Lepas force of attraction, saya akan tengok distance. Alright, distance maksud teacher apa? Distance of outermost electron from nucleus. Alright, tu maksud saya distance. So kamu akan conteng yang ni dulu. Okay, last baru kamu akan tengok size jadi apa. Conteng dulu yang ni kat tepi kertas kamu. Baru kamu pindahkan dalam jawapan kamu, baru kamu jadikan dia ayat penuh. Okay, so sekarang X and Y are in the same group. And so on. Alright? Soalan jadi susah, jawapan jadi tak lengkap. Kamu jawab tapi kamu tak dapat markah penuh. Sebab hang cepat sangat nak jawab. Kalut sangat nak jawab. Right? Relax dulu. Conteng dulu kat tepi. Flow dia apa? Kalau same group, faktor dia apa? Kalau faktor ni, kawan baik dia apa? So apa jadi pada daya tarikan? Kalau daya tarikan kuat dengan lemah, apa jadi pada jarak? Jarak saya jauh atau dekat? Saya akan ditarik atau akan ditolak? Lepas tu, baru size. Nampak? Okay. So, one more. Kalau saya ada WP 13, 17. Sikit-sikit je. Same group atau same period? Sebab tak ada apa dah. Kita nak masuk soalan tutorial dah. Alright. Ada yang menyesal balik rumah cuti lama-lama? Ada yang baik kita duduk college lah itu. Ke rasa seronok je duduk rumah? Duduk rumah paling seronok adalah katil dengan makanan. Betul? Oh, one more. Toilet. Dah? Aziatul? Same period or same group? Aziatul kata same period. Period berapa Aziatul? Aziatul kata period 3. Let's see. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. P, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Macam saya cakap tadi, cara yang paling senang sebenarnya tentukan period dulu. Kamu akan nampak N dia sekarang sama tinggi. N saya dua-dua paling tinggi, N sama dengan 3. Bermakna straight away same period.
Okay. And bila dalam exam, ni cara dia. Sebab saya rasa nak bincang benda ni tak ada masalah. Kamu tahu kalau going across a period saya nak guna apa? Kawan effective nuclear charge siapa? Shielding effect nak guna bila? Number of shell adalah kawan baik shielding effect. Tapi masalah dia sekarang bila keluar exam, soalan bagi A, soalan bagi B. Kamu tak tahu pun A and B tu same period atau same group. Tu masalah dia selalu. Alright? Sebab soalan takkan minta benda ni. Bear that in mind. Soalan tak minta. Kamu kena buat. Alright? Sebab tu saya kata topik 5 yang kita belajar untuk SPDF notation, kita belajar benda ni dalam topik 5 hari tu. Saya kata kita akan bawa masuk kat topik 7. 6, 7. Bukan setakat 7. Sehingga 7. Nanti topik 7 pun kita still akan guna. Alright? Sebab tu saya cakap SPDF notation ni, kamu kena boleh buat SPDF notation lagi laju atau sama laju dengan kamu baca doa makan. Dan you are very good. Baca doa tak sebelum makan? Okay. So, that is your SPDF notation. Okay, nak tentukan same period atau same group. Soalan setakat ni? Boleh? Pergi. Alright. Okay. Kawan kamu ada yang take a break. So kita take a break dan next kita nak masuk soalan tutur. Saya nak bincang 4 soalan tutur. Okay. Alright. We take a 2-minute break. 2 minute je. Balik sini. Apa break saya tak tahu pergi mana. Saya siapa? Cik Puan Amia kan? Amali. Okay, petani ready. Saya tak nak nama-nama budak kelas saya naik di apa-apa rescue team, di list yang tak buat, di list yang UPS hari tu, UPS hari Isnin hari tu. Alasan yang kami paling tak boleh terima adalah saya tak tahu pun ada UPS teacher. Message tu kita blast daripada minggu lepas. Kalau ingat. Dan alasan yang dia bagi adalah, lepas tu cikgu tutor dia kata apa? Saya letak dalam WhatsApp. Lepas tu dia bagi alasan kat cikgu tutor dia, saya tak buka WhatsApp. Lepas tu lah ni hang mesti dengan saya guna email kah? Guna surat. Kau ngajak. Budak lah ni kalau cakap tak tengok WhatsApp tu memang tipu. Apa ni? Hang tahu, hang masuk toilet tak ada tisu pun tak apa. Phone kena ada. Tahu kalau phone tu boleh bawa masuk mandi, aku rasa apa masuk mandi tak ada tuala pun tak apa, tapi phone kena ada. Lepas tu orang bagi alasan tak buka WhatsApp. Kau ngacak. Aku memang nasib baik bukan budak aku. Kalau budak aku, sumbat dah. Kalau budak aku dan dia duduk kat Penang, saya pergi kat rumah dia hantar memo. Tahu, hantar surat kat dia hari. Kau ngacak betul apa ni? Bukan apalah, tapi kawan-kawan anda yang bukan seorang je. I mean a few. Saya rasa macam tak boleh terima gila. Betul lah. Tak logik. Saya tak tengok WhatsApp teacher. Ayat ni. Memang tipu. Line jaga sikit internet kamu. Kalau ada problem yang ada isu, selepas jawab tu ada isu, submit, tak tersubmit ke, hang ke apa, message Puan Amia secepat mungkin. Alright? Sebab the next day tu kamu ada calculation lagi. Petang ni skill.
esok calculation. So kalau ada isu apa-apa bagi tahu cepat supaya kita pun boleh ready lah untuk the next day-nya. Okay. Dan macam saya cakap lah, walaupun dia soalan objektif, dia bukan soalan yang kamu boleh pegang pen, tak pegang apa, pegang phone dan pilih jawapan. Get ready dengan whatever yang kamu patut get ready. Alright. Dan yang paling penting otak kamu yang berfungsi lah. Itu penting lah. Betul lah kan? Otak semua orang ada. Guna dengan tak guna je. Bila lah mula aku nak elok sikit lah. Tak apa, saya akan insaf kot nanti. Okay Najwa, tak apa. Saya harap Najwa boleh dengar je dengan elok. Semua dah ada kah buka balik webcam? Aisyah? Arisha? Semua dah ada? Rifa ada dah Rifa? Dah. Okay. Kita nak tengok soalan tutorial sikit dan ada benda sikit lagi yang saya nak bincang hari ni sebelum esok. Okay, soalan tutorial. Kita nak tackle soalan. Apa yang soalan akan tanya, macam mana soalan nak tanya. Mungkin saya takkan bagi jawapan penuh. Ayat-ayat saya mungkin tak seelok seperti dalam skema lah. Soalan tutorial saya akan lompat-lompat sikit. So, cari soalan tu. Soalan pertama yang saya nak bincang soalan 6. Soalan ni. Alright, what is effective nuclear charge? Explain the trend. Soalan ni. Jumpa So, soalan 6A. What is effective nuclear charge? Kalau keluar soalan 6A, of course, kalau kamu boleh hafal ayat dia lagi bagus lah. Ayat dia perkataan net positive charge wajib. Dia mesti adalah net positive charge. Kenapa mesti net positive charge? Reason sangat senang. Dia adalah charge daripada nukleus yang sampai pada outermost electron sahaja. Sebab tu dia adalah net positive charge. Apa maksud net positive charge? Perkataan net adalah kalau hang pergi shopping, hang beli barang, orang tu dah kata harga net dah tak boleh kurang. So itu adalah maximum charge yang elektron tu rasa. So mesti kena ada perkataan net positive charge from nucleus to outermost electron. Macam biasa, daripada siapa kepada siapa. Dan dalam silibus kita hari ni memang nucleus dengan outermost electron je lah kawan mereka. Ataupun cara yang lagi senang. Okay, ataupun cara yang senang sikit, kalau soalan tanya definition of effective nuclear charge, saya ada cara yang senang. Formula. Betul? Dengan syarat formula tu label balik apa ini, apa ini, apa ini. Maka penuh. Okay, so your effective nuclear charge label balik, that is your effective nuclear charge. Okay, and your Z over here is number of proton. And your S over here adalah number of inner electron. Saya perasan ramai yang kata number of inner shell. Saya tak pasti sama ada nota saya salah ataupun YouTube saya salah, saya tak check lagi. Tapi dia adalah number of inner electron ya. Kita tolak number of inner electron, bukan shell. Okay, kita tolak jumlah elektron yang duduk dalam inner tu. Okay, dan dua-dua jawapan ni maka penuh. So ikutlah mana satu kamu nak guna, mana yang senang untuk kamu. Okay, formula diterima ya kat sini dengan syarat kamu label balik. Okay, tak ada apa. Next, soalan B. Explain the trend of atomic radii across a period in the periodic table. Apa beza soalan B dengan soalan C kat sini? Alright, apa beza soalan B dengan soalan C adalah soalan B, dia bagi general. Dia tak cakap dia adalah siapa punya. Dia tak suruh compare. Oh, dia duduk terpadam tak berhenti menyampah aku. Biarlah general. General, perkataan ni perkataan general. Okay, saya tak buat setting apa lagi, sorry ya. So that is your general. Beza dengan soalan C bagi spesifik. Sodium, potassium. Alright, dia bagi spesifik. So, jawapan dia akan beza macam mana. Kalau dia adalah untuk soalan B, jawapan dia adalah like this. Explanation yang kita guna tadi. Alright, ini adalah jawapan untuk soalan B kamu. Kamu hanya akan tulis balik apa yang kamu ada dalam nota, yang tu jawapan dia. Sebab apa? Yang dalam nota adalah general. Dia tak cakap untuk siapa. So across a period, apa jadi? Proton number increase, number of inner electron remain constant.
Apa jadi pada force of attraction, effective nuclear charge, alright, outermost electron, and also what happened to the size. General. Dia tak cakap siapa punya. Okay. So soalan B senang. Dengan kata lain, kalau soalan B keluar dalam exam, soalan yang paling senang untuk explanation. Okay. By the way, dalam exam, kalau keluar soalan explanation, saya bagi nota saya dalam point form. Bermakna benda ni kita terima dalam bentuk point form. Tapi mesti kena ayat lengkap. Hang jangan tulis force of attraction increase. Hang jangan tulis macam ni. Yang ni kita tak terima. Point form saya boleh tulis dalam point, tapi mesti ayat lengkap. Dan bila orang kata boleh tulis point form, hang tak payahlah gatai nak bagi ayat panjang. Betul tak? Alright. So, yang tu adalah untuk soalan B. Kalau soalan C, kita nak tengok soalan C. Macam mana nak jawab soalan C? Soalan C boleh lebih mencabar. Soalan C adalah yang saya nak bincang. Soalan C boleh lebih mencabar kalau saya tak ada statement ni. Alright. Statement depan ni kita tak ada. Soalan dia satu ayat je. Soalan dia hanya adalah why the atomic radius of sodium smaller than potassium. So apa yang soalan bagi tahu? Dalam C hanya adalah sodium ataupun Na small. Alright. Potassium ataupun simbol dia adalah K bigger. Itu je dia bagi tahu. So apa yang kamu kena buat sekarang? Kamu kena explain why. Okay. Dan kenapa saya kata kalau dia tak ada ayat pertama, dia lebih mencabar. Sebab ayat pertama tu sebenarnya bagi tahu tips electronic configuration dengan shielding. Bila dia dah bagi tahu electronic configuration dengan shielding, you know that saya kena tulis SPDF notation. Saya tahu kalau shielding dia mesti adalah down a group. Dengan kata lain, dia dah bagi tips dah. Sebenarnya dua ni adalah group yang sama. Okay. Alright. Tapi soalan boleh jadi saya tak bagi benda ni. Alright. Ni sebab soalan tutur. So kita bagilah. Kita tak bagi ayat ni. So bila teacher tak bagi ayat ni, saya hanya bagi statement ni. Saya nak mula macam mana? Tetap mula dengan SPDF notation. Kita tetap akan mula dengan SPDF notation. Macam yang kita buat tadi. Dan kita tentukan sama ada dia same group ataupun dia same period. Lepas tu kita sambung dengan pilihan yang kita nak bincang tu. Okay. Dan kalau dia dah bagi tahu dia adalah sodium potassium, nak tulis SPDF notation, kita perlukan apa sebelum SPDF notation? Anybody? Proton number. Proton. Dengan lebih tepat kita sebenarnya perlukan number of electron. Tapi disebabkan dia neutral, so proton sama dengan electron. Syahinda, number of electron sodium dengan potassium nak dapat mana? Ataupun number of proton nak dapat mana? SPDF notation. Saya perlukan number of proton untuk SPDF notation. Soalan saya sekali lagi, number of proton ni nak dapat mana? Oh. Sebab apa? Table. Hari ni nak tolong rasa. Table yang soalan yang exam akan bagi. Alright, bear in mind proton number exam akan bagi dalam table. So kamu ada sodium, ada potassium. Sodium kamu sekarang adalah 11, potassium kamu adalah 19 kalau kamu tengok. SPDF notation, Syahinda. Sodium. Apa dia? SPDF notation. Satu S2, 2S2, 2P6, 3S1. Potassium. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Very good. Rifa, kalau according to apa yang Brenda bagi kat sini, Rifa rasa dia same period atau same group? Dan kenapa? Same group.
Same group. Kenapa siapa dulu? Group pertama. Group pertama. Cik, apa soalan contoh aku bagi tadi? Orang ajak teh. Alright, same group kat sini sebab dia adalah 3S1 dengan 4S1. Okay, thank you. Dan macam kita cakap tadi, bila same group, kita tahu kita akan bincang shielding effect. Conteng-conteng dulu. Bila saya dah tahu saya nak bincang shielding effect, faktor saya adalah number of shell. Bila number of shell, kita akan tengok force of attraction. Alright. Dan kita akan tengok distance. Lepas tu baru kita akan tengok size. Dan kita dah tahu dah sebenarnya size dia. Soalan saya. Okay. Dia dah bagi tahu dah. Sodium kecil. Potassium besar. Alright. Sodium small, potassium big. Dia dah bagi tahu dah. Dan going down a group bermakna siapa duduk atas, siapa duduk bawah. NA atas. Sodium atas. NA atas. Sodium atas. Down a group. Alright. NA adalah atas. Kenapa NA duduk atas, potassium duduk bawah? Sebab dia punya shell tu. Very good. Bila kita down a group, share makin bertambah. Yes. Shell kita tengok dari mana, Rashidah? SPDF notation. Ya, bergantung pada? N. N. Yes. N tertinggi. Macam mana nak tengok siapa duduk atas, siapa duduk bawah? N tertinggi siapa? Alright. N tertinggi siapa? Sebab kita tahu when going down the group, the number of shell akan increase. Na pegang 3 petala. Potassium pegang 4 petala. Bermakna Na akan duduk atas, potassium akan duduk bawah. Sebab Na akan pegang 3 petala, K akan pegang 4 petala. Alright. Dan we know that going down a group, size increase. Size kecil jadi size besar. That is the reason. So, macam mana ayat dia akan berbunyi? Ayat dia akan lain sedikit yang berbanding nota kamu. Alright. Ayat dia akan lain sedikit. Kamu akan mula dengan both Na and potassium are in the same group. Nak lagi tepat, boleh bagi tahu group 1. Okay. Tu ayat pertama. Biasa dalam nota general tak ada. Sebab dalam general saya tak ada siapa. Saya tak ada X ke Y ke so on. Bila ada siapa, kamu kena ada statement ni. Both Na and K are in the same group. Okay. Baru sambung dengan cerita kalau same group kita nak bincang apa. Okay. Kita akan bincang shielding effect. So kamu bincang shell dulu. Okay. Sebelum shielding effect, shell dulu. Na has 3 shell. N paling tinggi 3. While potassium has 4 shells. Alright. So pergi kepada shielding effect. Alright, pergi pada shielding effect. Shielding effect of siapa lagi tinggi? Nak cerita Na, nak cerita kenapa Na kecil ke kenapa potassium besar? Pilih. Nak saya cerita yang mana? Kamu boleh cerita dua tak? Kenapa potassium besar? Boleh. Kamu boleh cerita dua. Kamu cerita salah satu je. Jangan cerita dua-dua, bazir masa. Alright? So kawan kamu kata, she can kata kita bincang kenapa K besar. So shielding effect of K is higher. Is higher than Na. Alright? So, bagi tahu because K has higher number of shell than Na. Nampak beza dengan nota kamu? Bila kamu kata tinggi, kamu kena bagi tahu siapa tinggi. Sebab soalan minta K dan Na. Lepas settle yang tu, pergi kat force of attraction. Sebab kita tengah cerita untuk K. So kita sambung cerita untuk K. Therefore, force of attraction sentiasa antara dua pihak. Between nucleus
and outermost electron in K is weaker. Sebab kita tengah cerita K. Kita tengah cerita kenapa K besar. Sebab K higher number of shell, shielding effect dia tinggi, so force of attraction dia akan jadi lemah. Okay, sebab dia tengah besar tu. Lepas tu pergi kat outermost electron, pergi kat distant. Outermost electron in K will move far from nucleus. Kita tengah cerita untuk K, so make sure label untuk K. Last but not least, pergi terus pada size. As a result, K is bigger than NA. Untuk siapa yang tulis kenapa NA kecil, semua ni akan terbalik. That's it. Okay? Dan beza dengan jawapan general tadi. Beza dengan jawapan general tadi. Ayat pertama. Ayat pertama kena ada. Kamu kena tentukan dulu dia same period atau same group kalau soalan tak bagi tahu. So tak kisahlah dia bagi A, B ke, NaK ke, magnesium, calcium ke, apa benda maknanya dia bagi pun, SPDF notation, tentukan same group atau same period dulu. Lepas tu bagi tahu, so apa yang kamu dapat daripada SPDF notation? Saya ada berapa, Hang ada berapa. Dan bila kamu compare, especially soalan macam compare 2 benda ke, 3 benda ke, 4 benda, Hang jangan gatal weh, jangan pergi explain setiap satu. Tak payah. Explain sama ada yang paling kecil atau paling besar, habis. Alright, pilih satu je. Ikut apa yang kamu nak bincang hari tu. Kalau kamu nak bincang kenapa K besar, dan kita akan cerita pasal K je. Shielding effect of K. K has higher number of shell. Force of attraction in K is weaker. Outermost in K akan jadi apa? So K bigger than NA. Alright? Itu beza soalan yang ada elemen, yang ada contoh, dan kamu kena guna elemen tersebut, kamu kena guna contoh tersebut. Sayang kalau soalan ni kamu tulis balik yang general, kamu hilang at least separuh markah. Sebab kamu tak menjawab soalan. Bayangkan sekarang teacher bagi jawapan ni, tapi saya tak ada ayat pertama. Saya hanya bagi tahu, saya tak bagi tahu siapa ada berapa shell. Saya akan mula terus dengan shielding effect. Saya tak bagi tahu K higher atau lower. Alright, saya tak bagi tahu benda ni. Jawab tak soalan? Dia akan jadi tak menjawab soalan sebab saya tak akan tahu. Setting memang out, aku pun tak tahu kenapa dia tak nak respon. Fine, tak apa, bye. Okay, fine. Okay, kita guna cara lain, cara tak elok. Bayangkan tak ada semua ni. Alright, tak ada semua ni. So kamu tak menjawab soalan. Bila kamu kata besar, siapa yang besar? Bila kamu kata jauh, siapa yang jauh? Alright, make sense? Tu beza dia. Dan bila dalam exam, make sure menjawab soalan. Setakat ni. Setakat ni. Flow dia takkan lari ya. Flow dia memang lebih kurang macam tu je. Dia takkan lari. Point form, sama. Jangan terbalik lah. Okay. Next, saya ada soalan ni. Sebelum kita pergi ke perbincangan kedua untuk hari ni. Soalan ni, dia bagi 4 benda. Soalan ni best. Siapa yang dah buat? Ada yang dah buat? Saya nak nitrogen, oksigen, phosphorus. So kita mula dengan nitrogen, oksigen, phosphorus, sulfur. Dan saya nak SPDF notation. Nitrogen 7, oksigen 8, phosphorus 15, sulfur 16. Betul kot? Kalau salah betul kan? Ada kat jadual tu. Pergi check kat jadual. Okay, saya nak SPDF notation. Miss, Ya. nak tanya apa ni SPDF notation dengan electronic configuration tu benda sama kan? Okay. Dengar. Electronic configuration ada 2 jenis. Electronic configuration ada 2 jenis. Dia ada SPDF notation yang kita duk tulis. Dan satu lagi adalah orbital diagram. Yang kamu lukis kotak-kotak tu. Ingat tak? Alright, yang ni yang jenis kotak-kotak tu. Yang ni yang kamu tulis yang ni. Okay.
Dua-dua ni adalah di bawah electronic configuration. Okay. Kalau soalan minta mana satu kamu nak tulis, kalau soalan minta electronic configuration, kamu boleh bagi jawapan dalam mana-mana bentuk. Tapi of course senang SPDF notation lah. Tapi kalau soalan memang tulis draw orbital diagram, dan hang memang kena bagi orbital diagram. Okay. Kalau soalan hanya minta electronic configuration, tulis mana yang kamu senang, mana yang sesuai untuk soalan tu. Okay. Alright. Nitrogen kat sini. Laili? Buka dah ke? SPDF notation? Static S2 2S2 2P3. Dan tak habis lagi. Group period block. Group period block. P block period 2 group 15. Group 15. Good. Next. Siapa? Aisyah? 1S2, 2S2, 2P4. Thank you. Period group block. Group 16, Group Period. 16. period 2, P block. P block. Thank you. Next. Fatihah? 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3. Okay. Period group block. P block period 3 group Period. 15. Group 15. Okay, betul. Last but not least. Safia? 1S2, Mhm. 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Period group block. P block, group 16, period 3. Group 16, period 3. Thank you. Dan siapa yang tak menjawab, make sure betul lah. Saya kena check. Okay. Alright. So next. Apa yang kita dah tentukan sekarang adalah setiap satu electronic configuration, period and group and block. Masalah dunia kat sini adalah kita perasan dia ada same period. Dia ada same period. Dia ada same group. Dia ada this. So, beza dengan soalan tadi. Soalan ni jauh lagi panjang. Dia ada 4 orang dan yang paling perangai teruk adalah 4 orang ni ada 2 orang yang duduk dalam period yang sama. Ada 2 orang yang berbeza pula duduk dalam group yang sama. Okay? So, kita nak susun. Apa yang soalan nak sekarang adalah susunan. Kamu kena mula dengan susunan. Dan bila mula dengan soalan susunan, saya risau. Kenapa saya risau? Sebab kalau susunan kamu salah sayang, kita tak bagi markah. Dengan duka citanya. Alright? Kalau susunan kamu salah, sebab markah pertama kamu mesti kamu akan susun. Betul tak? Kalau susunan kamu salah, kita tidak boleh menanda explanation kamu kat bawah. Walaupun explanation kamu ada yang betul. Kita tak boleh tanda. Bukan sebab saya kurang ajar sayang. Memang sistem macam tu. Semua orang tak boleh tanda kalau susunan tu salah. That's why I always tell my student, it's not about the 1 mark. Susunan tu 1 markah je teacher. It's not about the 1 mark. It's about the rest of the mark kat bawah tu. Alright? Jangan susun salah, jangan kalut. Bila soalan kata increasing atomic radius, cara yang paling senang untuk susun adalah kamu akan guna arrow, salin balik apa yang soalan minta. Increasing atomic radius. Dan saya tak tahu cikgu kamu ajar macam mana dulu. Cikgu saya ada seorang tu dalam matematik dia ajar cara macam ni. Sebab saya tak pandai dulu. So cara ni dia ajar adalah tulis dulu. Bila soalan dah kata increasing, bermakna kamu kena fikir, saya bergerak dari kecil ke besar atau besar ke kecil? Kecil ke besar? Syikin kata kecil ke besar. Bila Syikin kata kecil ke besar, jangan letak dalam otak dan imagine. Tulis.
Dia jadi salah sebab kamu malas nak tulis. Kamu duk rasa saya ingat kod, tak payah. Alright, dalam exam 2 jam kamu nak ingat semua benda, tak payah tulis. Okay, so label yang ni dulu, label ni dulu. Saya nak increasing, so saya kena size kecil kepada besar. Okay, so tengok yang ni. Saya ada period yang sama untuk N and O, P and S. Satu gang kat sini. Tapi saya ada isu group pula. Group 15 adalah nitrogen dengan phosphorus. Group 16 adalah oksigen dengan sulfur. Kalau saya nak susun ikut atomic radius, sayang, rasa-rasa kita tengok group dulu ke kita tengok period dulu? Kat sini, dalam banyak-banyak ni, N, nitrogen, oksigen, phosphorus, sulfur. Siapa yang paling kecil rasa-rasa? Rifa? N. Rifa kata N. Alright. Kalau saya tengok soalan ni, saya akan jawab yang paling kecil adalah antara N dan O terlebih dahulu. Kenapa saya kata N dan O kena lebih kecil? Sebab dua-dua tu duduk period tu. Kalau saya ada period dan group yang sama dan berbeza case macam ni, case macam depan kita ni, benda yang kita tengok adalah period dulu. Sebab apa? Sebab period tu bermakna 2 petala. Period 3 bermakna 3 petala. Hang fikir logik sekarang. Kalau saya nak susun ikut size, rumah ni ada 2 tingkat. Rumah period 3 ada 3 tingkat. So tak kisah group dia apa pun, rumah 2 tingkat dengan rumah 3 tingkat, siapa lagi kecil? Rumah 2 tingkat. Betul? Automatically rumah 2 tingkat mesti lebih kecil. So siapa yang akan paling kecil mesti adalah antara N dan O terlebih dahulu. N dan O mesti duduk kat kiri. Dia mesti lebih kecil daripada phosphorus dan sulfur sebab dua-dua ni duduk period 2. Dia hanya ada 2 petala. Alright, 2 tingkat je. Kat sini 3 tingkat. 3 tingkat mesti menang. Okay. Tapi antara N dan O, Rifa kata nitrogen lebih kecil. Betul, Rifa? Okay. Kita tengok dulu. Kita tengok betul ke tak. Kalau nitrogen dengan oksigen nak bezakan diorang, kita tak boleh compare period dah, kita kena compare group. Bila diorang same period, teacher contoh kat bawah Alright, kalau diorang adalah same period dan kita going across period tu, okay? So same period we are going across period tu, kita mesti akan bergerak dari kiri ke kanan, kita akan bergerak daripada group 15 kepada group 16. Like this. Setuju? Okay. Dan kalau setuju, going across the period, apa jadi pada size, Rifa? Makin kecil. Makin kecil. Dengan kata lain, size kat sini besar, size kat sini kecil. So nampak dah? Saya ada group 15 dengan group 16. Saya nak bermula dengan yang paling kecil. Antara group 15 teacher adalah nitrogen, group 16 saya adalah oksigen. Saya nak paling kecil. Siapa paling kecil, Rifa? N. Oksigen. Oh, okay, nampak. Alright, oksigen paling kecil, bukan nitrogen. Oksigen paling kecil sebab dia group 16. Dia going across a period, across a period bermakna kamu akan bergerak daripada group 1 sehingga group 17. So 15 dengan 16, 15 kena datang terlebih dahulu sebelum kamu sampai 16. Dan going across a period, kamu tahu size adalah decrease. So bermakna group 16 adalah lebih kecil berbanding group 15. Group 16 saya adalah oksigen, lebih kecil berbanding nitrogen. Setakat ni setuju? Okay, ada Okay. Kalau macam tu, phosphorus dengan sulfur, lepas O dengan N dah settle, kita akan masuk kepada phosphorus dan sulfur. Antara phosphorus dengan sulfur, Aisyah, siapa lebih kecil? Sebab kita dah bergerak dari kecil ke besar kan? Siapa lebih kecil? P. P. Kenapa P? S. S ke P kelas? Yang lain? Najwa?
Najwa? S. S. Nurin? S. S akan jadi lebih kecil. Same reason. Same reason kat sini. Alright, sebab dia orang adalah same period. Sekarang dia orang adalah period 3. Satu group 15, satu group 16. So group 15 kena lebih besar berbanding dengan group 16 yang lebih kecil. Sebab bila across the period, size kena bergerak lebih kecil. Dan sekarang group 15 saya adalah phosphorus, group 16 teacher adalah sulfur. So siapa yang lebih kecil? Sulfur lebih kecil berbanding phosphorus. So susunan kamu adalah bergerak daripada oksigen ke nitrogen, ke sulfur, ke phosphorus. Setakat ni. Boleh terima? Okay. Ada soalan siapa-siapa? Okay. Kalau tak ada soalan, kita move on. Tapi sebelum move on, saya nak ingatkan sekali lagi. Benda ni kita boleh tentukan, susunan ni kita boleh tentukan dengan syarat kita tahu soalan tengah tanya apa. Increasing atomic radius, kamu kena tentukan increasing atomic radius bergerak dari mana ke mana. Bergerak dari siapa ke siapa. Kecil ke besar atau besar ke kecil. Dalam exam tak payah malu Alright, cikgu yang tanda tu tak kena hang pun. Kalau hang buat macam ni, bermakna hang lagi pandai. Alright. So, tulis apa bergerak ke apa. Jangan imagine, jangan simpan dalam otak. Kedua, soalan bagi dalam bentuk elemen nitrogen, oksigen, phosphorus, sulfur, kita kena tulis SPDF notation. Dan nak tulis SPDF notation perlu ada number proton seperti yang saya selalu tanya, number proton ada dalam jadual. Dapatkan yang ni, tulis SPDF notation yang betul, tentukan period dengan group. Alright, tentukan period dengan group, kumpulkan diorang. Ada keadaan period berbeza, group pun berbeza, period kena datang terlebih dahulu. Orang yang kurang petala mesti sentiasa lebih kecil. Hang imagine rumah yang 2 tingkat dengan rumah 3 tingkat. Rumah 3 tingkat dengan rumah 4 tingkat. Siapa lagi kecil? Of course lah yang kurang petala, yang kurang 1 tingkat lah. Alright, so tengok period terlebih dahulu sebab tu N dengan O kena datang terlebih dahulu. Diorang mesti lebih kecil berbanding S dan P. Lepas tu baru tengok group. Lepas itu baru tengok group. Dan cara nak tulis jawapan. Biasanya kita akan guna simbol. Kalau kamu ingat, kita akan guna simbol lebih besar atau lebih kecil. Sebelum kamu guna simbol sayang, okay. Sebelum kamu guna simbol, boleh tulis dalam bentuk like this. Boleh guna comma, boleh letak O and SP. Boleh letak dalam bentuk comma O, N, S, P. Dengan syarat bawah ni kena ada arrow menunjukkan kamu bergerak dari kiri ke kanan dan salin balik apa yang soalan minta. Soalan minta increasing atomic size. Alright, increasing atomic size. So salin balik apa yang soalan cakap. Boleh guna comma dengan syarat kena ada arrow, kena ada label. Alright. Of course kalau kamu nak guna simbol, oksigen lebih kecil berbanding sulfur, lebih kecil berbanding this. Boleh guna simbol. Kalau guna simbol tak perlu ada arrow kat bawah. Okay, mana-mana satu. Tapi saya rasa yang ni senang kot. Alright, yang ni senang. Guna comma, label je. Okay, yang ni simbol ni saya tak percaya dengan apa. Jahat. Boleh mana-mana yang kamu selesa. Okay? Dan nak masuk explanation. Macam mana nak explain kalau kamu ada 2 isu kat sini. Sebelum ni 1 isu je. Shielding effect atau effective nuclear charge. Kat sini, group pun berbeza, period pun berbeza. Obviously, kamu kena explain dua-dua. Alright? Macam mana nak explain? Sama, kita tak perlu explain semua. Bezakan dulu bahagian ni dengan bahagian ni. Kenapa teacher suruh bezakan this one, satu gang, dengan this one, satu gang? Sebab tadi bila kita susun, saya bermula dengan O dan N mesti lebih. Saya bermula dengan O dan N mesti lebih kecil. So soalan dia, kenapa O dan N lebih kecil? Statement. Beza antara dua ni adalah period. Period 2, period 3. Okay. So kita akan cerita apa kat sini? Shielding effect. Sebab different period. 2 petala, 3 petala. So tulis dulu yang tu.
O and N both are in period 2 with 2 shells. Okay, titik. Yang tu baru antara O dan N. Tulis pula untuk S and P. While S and P both are in period 3 with 3 shells. Dan kat sini kamu akan nampak kamu nak bincang guna apa. Sebab bilangan petala berbeza. So kita akan bincang guna shielding effect. So bila kita kata shielding effect, sama saya suka conteng kat tepi supaya saya nampak terus flow dia. Kita akan bincang pasal number of shell. Alright. Lepas tu kita akan bincang force of attraction. Saya memang suka tulis yang ni kat tepi. Alright, kamu akan bincang distance, baru kamu bincang size. Alright, so saya nak bincang shielding effect. So, number of shell in O and N, sorry ya, pen saya tak berapa nak smooth lagi hari ni. O and N, number of shell in O and N are smaller, are less. Are less than number of shell in S and P. Dah cerita number of shell, cerita shielding effect. Therefore, shielding effect, alright, therefore shielding effect in O and N are lower than S and P. Kalau kamu perasan, saya groupkan diorang. Kalau kamu perasan, saya groupkan O and N, S and P. O and N, S and P. O and N, S and P. So kalau jumpa soalan macam ni, jangan nak bincang O, N, S, P. Jenuh ketamajung penuh. Alright, banyak gila kena tulis, tak payah. So kamu kumpulkan apa yang kamu boleh kumpulkan. Bila shielding effect and O and N are lower, kita masuk daripada shielding effect, number of shell, pergi kepada force of attraction. So force of attraction from nucleus to outermost electron. Alright, to outermost electron in O and N. Stronger or weaker? Kalau shielding effect dia rendah. Nurin? Stronger. Stronger. Alright, force of attraction from the nucleus to the outermost electron in O and N stronger than S and P. Masih compare dua tu. Dan bila force of attraction stronger, distant, outermost electron in O and N will be moving closer to nucleus. Okay. Dan bila dia adalah closer to the nucleus, straight away. Alright, straight away, O and N has smaller atomic radius. Alright. Kita masih cerita pasal dua gang. Ni satu gang. Lepas tu, ni satu gang. Dua gang yang berbeza. Kumpulkan diorang. Kita kumpulkan dulu kenapa O and N lebih kecil berbanding S and P. Reason, sebab number of shell, sebab shielding effect. Mula dengan statement, dia duduk period berapa, ada berapa petala. Dia duduk period berapa, dia ada berapa petala. Sama, yang saya cerita adalah kenapa O and N lebih kecil. Kalau kamu nak cerita kenapa S and P lebih besar, boleh. Semua benda terbalik. Semua benda cerita pasal S and P pula. Boleh? Settle satu. Baru settle separuh soalan. Sebab saya baru bincang separuh daripada tu. Kenapa yang ni? Kita tak bincang lagi. So, O and N lebih kecil. Habis. Kenapa O lebih kecil berbanding N?
Alright, kenapa O at the end of the day lebih kecil berbanding dengan N? Ingat tak tadi kita tengok? O dengan N lebih kecil sebab group 15 dengan group 16. They are moving across the period. Dan bila moving across the period sayang, ni keyword dia. Proton number. Nampak? Kenapa O lebih kecil berbanding N? Sebab proton number O lebih tinggi berbanding N. Proton number O adalah 8, proton number N adalah 7. Proton number lagi tinggi, effective nuclear charge lebih tinggi. Alright, yang ni kamu dah ada, kamu tak payah salin. Saya je tak ada. Okay, so saya ada O, N, SP. Yang saya nak bincang sekarang antara O dan N, kenapa yang ni lebih kecil? Okay, so statement pertama teacher, both O and N are in period 2. Bagi tahu dulu dia on same period. Bagi tahu dulu dia on same period, but oxygen is group 16 while nitrogen is group 15. Okay. So kita dah nampak sekarang diorang adalah same period. Alright, same period tapi different group. Dan bila same period, kita tahu kawan yang kita nak tengok effective nuclear charge, number of proton. So pergilah kat number of proton. Okay. Oxygen has 8 proton number while nitrogen has 7 proton number. So, siapa proton number lagi tinggi? Oxygen. Okay, oxygen ada proton number lebih tinggi. Oxygen has higher proton number. Semua benda yang kamu pernah belajar tadi yang kita dah bincang. Apa beza dia sekarang? Satu je. Siapa tinggi, siapa rendah, siapa yang pegang. O has higher proton number than nitrogen. Straight away masuk effective nuclear charge. Alright? Effective nuclear charge of O will be stronger. Is stronger than nitrogen. Kenapa O lebih kecil? Sebab effective nuclear charge dia lebih kuat. Bila effective nuclear charge lebih kuat, force of attraction. Sayang benda yang sama kita duk ulang 2 jam dah ni. 1.5 jam dah. Alright? Kamu patut boleh hafal dah. Force of attraction from nucleus to outermost electron. Dengar ke bunyi hujan kat luar tu? Okay, tak dengar Hebat, mic saya hebat. Mic mahal. Force of attraction from nucleus to outermost electron in oxygen is stronger. Okay, dalam oksigen lebih kuat. Therefore, outermost electron, ayat yang sama. Saya tak suka bagi ayat lain-lain sebab saya tak nak kamu nampak benda tu berbeza. Saya nak kamu nampak flow tu sama je. Outermost electron in oxygen is moving closer to nucleus. Daya tarikan kuat, so bergerak dekat dengan nucleus. Straight away. As a result, oxygen is smaller than nitrogen. Habis cerita. Okay, habis cerita. Beza dia berbanding dengan nota kamu adalah siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa yang kuat, siapa yang tarik dekat, siapa yang kecil, siapa yang besar. Alright, kena tulis. Kamu tengah tulis untuk siapa. Yang tu je beza, yang tu yang saya nak ingatkan. Dan sayang, kita baru cerita kenapa O and N kecil. Perlu tak cerita kenapa S and P, S lebih kecil semula daripada awal macam ni? Sampai habis. Alright, tak perlu Sebab apa tak perlu? Sebab faktor yang sama. Tadi bila saya bincang, saya guna structure yang, saya guna diagram yang sama je. Sebab dua-dua tu sama. O dengan N adalah group 15, group 16. P dengan S adalah group 15, group 16. Dan kita nampak sulfur adalah group 16 kat sini dengan 16 proton. Phosphorus group 15 dengan 15 proton. Tak perlu bincang balik semula tapi hanya perlu tambah ayat ni sahaja.
similar to S and P. Alright, where S and P are in the same period. Okay, tulis ayat pertama dengan ayat kedua je. S has 16 number of proton and phosphorus has 15 number of proton. Perlu ayat ini sahaja. Tak perlu explain balik sebab dia akan jadi sama. So kamu hanya perlu bagi tahu, okay, antara S and P kenapa S kecil? Tak perlu explain dah. Sebab S proton number dia lebih tinggi. Alright, yang lain sama. So tak perlu explain balik faktor yang sama. Nampak? Dengan kata lain, kalau soalan atomic radius nak keluar, paling panjang macam ni je. Sebab apa? Kita belajar 2 faktor je. Kita tak belajar faktor lain. Paling banyak kamu kena explain 2 faktor. Dia takkan ada orang ketiga. Kamu tak perlu explain benda tu kali ketiga. Alright? Teknik kamu explain tu penting. Kita sentiasa mula explanation. Dengan macam mana kamu susun tadi. Saya akan susun O dengan N lebih kecil terlebih dahulu. O dengan N mesti lebih kecil sebab period. Cerita yang tu dulu. Lepas tu baru kamu tengok kenapa O lebih kecil berbanding N. Dan baru kamu bincang yang tu sebagai faktor kedua. Make sense? Ikut flow macam mana kamu susun. Dan bear that in mind, dengan duka citanya benda ni satu markah je. Explanation markah lah semua. Betul. Tapi kalau satu markah ni salah dari awal, semua explanation kita tak tanda. Walaupun mungkin kamu explain betul. So it's not about the 1 mark, it's about the rest of the marks. Soalan setakat ni? Senang? Jangan malas nak menulis, jangan bagi tahu kat saya benda ni susah, benda ni sangat senang. Kita duk repeat benda yang sama saja dan dia hanya ada 2 faktor. Dan flow dia adalah sama. Same period atau same group, what is the factor, what is the best friend, lepas tu force of attraction, lepas tu distance, lepas tu size. Habis cerita. Okay? Alright? Kalau okay, ada 10 minit lagi sebelum kamu kelas mat. Yang ni. Okay, yang ni. Soalan 11. Senang je. Cerita dia kat sini adalah saya ada sodium dengan cation, saya ada klorin dengan dia punya anion. So kita nak cerita 2 tu, kalau saya ada sodium dengan cation dia adalah Na+. Kalau kamu tengok video. Alright, kalau kamu tengok video, soalan saya, apa yang akan berlaku untuk Na jadi Na+? Arisha? Arisha? Hilang dah. Aziatul? Remove. Sorry? Remove. Remove berapa? 1. 1. Alright. So daripada Na nak jadi Na+, kita akan remove electron. Dan next question saya. Number of proton berubah atau tidak? Safia? Tak. Number of proton tak berubah. Benda ni kita belajar kat topik 1 awal-awal SEM hari tu. Kita tahu kalau nak jadi apa-apa cation, anion, satu benda je ubah. Number of electron. Proton kekal sama sampai bila-bila. So number of proton sama. Bermakna number of proton yang duduk dalam nukleus kekal 11. Saya akan pegang 11 positif, saya akan pegang 11 positif di nukleus. Tapi yang berbeza number of electron. Sodium neutral, so dia akan pegang 11 elektron. Na positif, saya dah buang 1, so saya tinggal 10 elektron. Okay? Alright? Dan fikir logik, saya ada 11 proton, nukleus saya 11, saya tarik 11 elektron. Saya ada 11 proton tapi saya tarik 10 elektron sahaja. So soalan teacher, siapa yang akan tarik lagi kuat? Chicken?
Na+. Na+. Force of attraction from nucleus to outermost electron akan stronger. Force of attraction kat sini stronger. Force of attraction kat sini weaker. Sebab apa weaker? Sebab 11 tarik 11, 11 tarik 10. So 11 tarik 10. Kalau hang fikir main tarik tali lah weh. Kalau main tarik tali, obviously siapa menang? Yang ni menang lah. Yang ni mesti lagi kuat lah. So bila force of attraction tarik kuat, kita dah bincang tadi, kalau force of attraction tarik kuat, kita akan bergerak jauh atau bergerak dekat ke nukleus. Laili? Tarik dekat. Move closer. Dia akan tarik dekat. Dan bila tarik dekat sekarang, soalan saya next. Saya ada Na dengan Na+. Dan Na+ semua orang kata, oh daya tarikan dia lagi tinggi, dia akan bergerak dekat. So kalau saya nak compare size, Nurin, siapa lebih besar? Siapa lebih besar? NA. Na, size bigger. Alright, kat sini akan jadi lebih besar, size smaller. Kat sini akan lebih kecil. Dan the main reason hanya adalah sebab number of electron berubah, force of attraction stronger. Okay? So point dia adalah number of proton sama. Bila number of proton sama, nukleus kamu pegang charge yang sama, tapi bilangan elektron berubah. Bilangan elektron berubah, so daya tarikan jadi apa? Okay, so size cation mesti lebih kecil. Sayang, bila saya bagi contoh Na dengan Na+ dalam soalan, bermakna benda ni apply juga untuk Mg dan Mg2+. Mg akan besar, Mg2+ akan kecil. Lagi, kalau saya ada aluminium, saya ada aluminium 3+. Yang ni akan kecil, yang ni akan besar. Semua cation dengan neutral, cation akan lebih kecil berbanding neutral dia. Reason yang sama, sebab nombor proton same, tapi number of electron berkurang. Kamu main tarik tali, orang sebelah sama, 11 proton ataupun bilangan proton dia sama, tapi nukleus elektron dia berkurang. So hang memang tarik kau-kau, hang akan tarik kuat gila. Bila hang tarik kuat, dia akan bergerak dekat dengan kamu, size akan jadi kecil. Alright? Explanation dia saya tak bagi sebab saya nak bagi assignment nanti. Next, apa jadi kalau dia adalah anion? Anion dia lain sedikit sebab dia ada satu keyword yang baru. Kalau saya ada chlorine dengan Cl-. Same thing, macam mana nak berlaku supaya dapat Cl-. Okay, kita akan buat apa Arifah? Tambah berapa? Satu apa? elektron. Satu elektron. Ingatkan tambah nasi seketut, nasi sepinggan. Alright, dan yang paling utama, dua ni, same number of proton. Okay? Dan sebelum kita masuk explanation, Nurin, siapa lebih kecil, siapa lebih besar? Cl lebih kecil. Cl lebih kecil, yang ni lebih kecil, yang ni lebih besar. So size smaller, yang ni size bigger. Okay, good. Soalan saya kat sini. Kenapa size Cl lebih kecil, Cl- lebih besar? Kita ada benda baru kat sini, satu term baru yang kita akan tengok. Fatihah, term baru tu apa? Mutual repulsion. Perfect. Mutual repulsion. Mutual repulsion, bahasa pasar dia ataupun bahasa yang kita lagi senang nak guna. Boleh guna bukan bahasa pasar boleh guna dalam exam. Electron repulsion. Statement ni kita boleh guna. Kenapa electron repulsion? Macam Rifa cakap tadi, benda ni berlaku sebab kita tambah elektron. Bermakna, tadi asal chlorine saya ada 17, so saya ada 17 proton, saya akan tarik 17 elektron. Ni asal.
untuk Cl minus, saya tetap ada 17 proton, 17 elektron di luar dan tambah 1. Kita akan masukkan 1 elektron alright, daripada luar masuk kat dia supaya dia jadi minus 1. Elektron 17 ni negative charge. Elektron yang masuk pun negative charge. Negative charge elektron, negative charge elektron. Rasa-rasa kalau dua-dua negative charge, dia akan tarik atau dia akan tolak? Tolak. Tolak, Rashidah kata tolak. So elektron dengan elektron dua-dua negative charge, dia tak akan tertarik, dia akan tolak. So dia akan wujud electron repulsion. Itu maksud dia electron repulsion. Sebab negative charge elektron dengan negative charge elektron yang kamu tambah masuk, diorang akan tolak antara satu sama lain. So mutual repulsion increase in your Cl minus. Nama pun tolak. Sebab tu dia akan jadi electron cloud. Alright, electron cloud spread away from nucleus. Spread away from nucleus. Dia akan bergerak jauh. Kalau tak nak guna perkataan spread away, sebab ni dah ayat nota kan, tak nak guna perkataan ni, boleh guna electron move away from nucleus. Macam yang kita biasa guna, sama. Alright, move away from nucleus. Sama. Janji yang penting dia akan bergerak, dia akan repel, dia akan menolak dan dia akan bergerak jauh. Dan nama pun bergerak jauh. Apa jadi pada daya tarikan, Rifa? Jadi kurang. Force of attraction akan jadi lemah, akan jadi berkurang. Bila force of attraction jadi lemah, sebab tu size Cl minus lebih kecil, lebih besar. So, keyword dia adalah, bila dia adalah anion, perkataan mutual repulsion is stronger, wajib. Alright? Mutual repulsion berlaku. Same reason. Kita akan cerita same reason sebab number of proton dia sama, tapi number of electron dia bertambah. Number of electron is higher in Cl minus. Number of electron is the same in Cl. Okay? Alright. Keyword dia ada dalam nota. Keyword dia ada dalam nota. Okay. So, pergi baca. Flow definition, flow explanation dia ada dalam nota. Ada dalam point-point-point dah. Guna point tu. Soalan 14 ni saya nak jadikan assignment. Alright. Dan saya nak kamu hantar kat GC. Hari ni hari 11 hari bulan. So 12 hari bulan esok. Sebelum pukul 2. Of course soalan saya takkan jadi choose je lah. Kalau choose je buat apa nak hantar kat GC kan. Okay. Apa kelas setakat pilih? Pilih husband bukan tanya banyak. Takkan pilih jawapan tak nak explain. Alright. So, selain daripada choose, saya nak explain, saya nak tahu kenapa dia besar, kenapa dia kecil. Kenapa dia besar. Soalan cakap kenapa besar. So, setiap satu ni dia merangkumi ke semua atomic radii dan juga cation, anion, bincang yang tu. Saya nak jawapan lengkap. Macam biasa, hantar kat GC. Okay? Question? Question? Kalau tak ada apa, I think that's it for today. Kita akan jumpa esok dengan 6.24B electronic negativity dan ionization energy. Tolong tengok video tu dan tolong faham apa yang kamu belajar hari ni. Benda yang kita belajar hari ni adalah 80% of what we are going to learn tomorrow. So kalau hang tak faham benda hari ni, you'll be in horrible state tomorrow. Alright? Question? Nope. Kalau tak ada, that's it for today. I'll see you. Have a good day. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Miss. Thank you.